Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Majlis Raja-Raja zahir penghargaan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kerana memikul tanggungjawab sebagai payung negara dengan penuh amanah, bijaksana serta sempurna. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berhitah di sebalik pelbagai cabaran dihadapi Al-Sultan Abdullah ketika menjadi ketua negara, namun kesemuanya dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Al-Sultan Abdullah akan menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail malam tadi menerima kunjungan hormat bekas Naib Presiden Indonesia Muhammad Yusuf Kala dan isterinya Mufidah di Seri Perdana Putrajaya. Mereka membincangkan perkembangan isu Palestin yang menjadi perhatian dan sangat mengesankan Yusuf Kala. Pertemuan turut menyentuh kepentingan pengukuhan aliran dakwah dan pemikiran Islam yang sederhana di rantau alam Melayu melalui aktiviti-aktiviti ilmu dan keagamaan. Agensi kerajaan berkaitan pemasaran produk halal perlu bekerja seiring dengan dan bukannya bersifat silo dalam memastikan ia standing dengan produk dari negara ASEAN lain. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, meskipun promosi telah dilaksanakan sejak awal dekad 80-an, ia dilihat belum cukup kuat untuk pasaran di United Kingdom dan Eropah. Beliau berkata demikian selepas melawat pasaraya Chuang Li yang dimiliki usahawan rakyat Malaysia di London. Dalam hal itu, Timbalan Perdana Menteri mencadangkan Perbedanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (METRID) diberikan peruntukan yang lebih besar bagi membantu meningkatkan pasaran produk atau perkhidmatan ke luar negara. Katanya, promosi yang hebat dapat membuka ruang yang lebih luas kepada pengusaha tempatan menembusi pasaran yang belum diteroka. Cuti 80% pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dibekukan bagi menghadapi monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula November sehingga Mac tahun depan. Peratusan kelulusan cuti terhad tersebut akan dibuat secara berperingkat mengikut situasi di setiap negeri dan daerah. Seramai 13,475 pegawai dan anggota bomba kini bersiap sedia untuk menghadapi MTL bencana JBPM 2023 di Ibu Negara. Orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan aktiviti riadah di kawasan perkelahan dan air terjun sepanjang musim monsun Timur Laut dijangka bermula lebih awal. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perhutanan dalam memastikan aktiviti seperti mendaki, berkemah, menyusuri hutan, mandi air terjun serta beriadah dikawal. Met Malaysia menjangkakan 4 hingga 6 episod hujan lebat melanda negara bermula bulan depan hingga Februari 2024. KPM akan laksanakan Minggu Solidariti Palestin di semua institusi pendidikan bawah kementerian bermula 29 Oktober hingga 3 November ini. Program akan diadakan di sekolah, kolej vocational, kolej matrikulasi dan institut pendidikan guru seluruh negara. Pelbagai aktiviti akan disesuaikan berdasarkan garis panduan sedia ada. Hujan lebat berterusan lewat petang semalam menyebabkan 5 daerah di Kedah dilanda banjir. Daerah terlibat Baling, Bandar Baru, Kulim, Kuala Muda dan Sik. 3 PPS dibuka di Baling dan Bandar Baru menempatkan seramai 156 penduduk daripada 130 buah keluarga. Paras Sungai Baling dalam keadaan berjaga-jaga ketika ini. Pemantauan berterusan dilakukan bagi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak menurun sedikit setakat tengah malam tadi kepada 268 orang berbanding 273 orang petang semalam. 3 pusat pemindahan sementara masih dibuka melibatkan 2 daerah iaitu Hilir Perak dan Kerian. Paras air Sungai Bidor juga menurun tetapi masih pada tahap bahaya. Jalan Kubur Gajah Ijuk Sepitan di Selama masih ditutup kepada semua kenderaan oleh JKR akibat tanah runtuh.
Pendaftaran perkahwinan sivil yang dilakukan Menteri Dalam Negeri yang tular baru-baru ini tidak libatkan ritual keagamaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Agama berkata ia berlandaskan Undang-Undang Sivil Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Jelasnya umat Islam tidak boleh mengawinkan pasangan bukan Islam tetapi boleh membantu mendaftarkan perkahwinan tersebut. 4 lagi individu ditahan bagi membantu siasatan kes syarikat pelaburan iSurf dipercayai mempunyai kaitan dengan pengasas bersama syarikat penerbangan tambang rendah My Airline. Mereka terdiri daripada 2 lelaki dan 2 wanita tempatan berusia lingkungan 30 hingga 62 tahun. Permohonan reman ke atas kesemua suspek akan dibuat hari ini pada 10 pagi. Seorang lagi individu di luar negara dikenal pasti mempunyai kaitan dengan pemulangan aset 1MDB bernilai jutaan ringgit. Ia merupakan penemuan positif susulan siasatan yang dijalankan terhadap bekas pegawai Bank Goldman Sachs Roger Ng. Identiti individu lain itu tidak boleh didedahkan kerana akan mengganggu siasatan berkes berkenaan. Siasatan terhadap Ng masih lagi diteruskan dan tumpuan akan diberikan kepada pemulangan aset 1MDB. Penghantaran pulang baki 37 rakyat Malaysia yang merupakan mangsa pemerdagangan manusia sindiket Macau Scam yang diselamatkan Polis Republik Peru sejak 7 Oktober akan dilaksana secara berperingkat. Mereka dijadual tiba di tanah air secara berkumpulan pada 28, 29, 30 Oktober dan 1 November. Pada masa sama, 3 warga negara Malaysia masih ditahan pihak berkuasa Peru untuk proses siasatan lanjut berdasarkan undang-undang tempatan. Kelajuan median rangkaian 5G negara pada 485.25 Mbps adalah yang terpantas di rantau Asia Tenggara dan di kedudukan ketiga global. Pencapaian tersebut berdasarkan data Ookla Speed Test Intelligence suku ketiga 2023. Lelas Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, pencapaian tersebut bukti kualiti infrastruktur 5G dibangunkan Digital Nasional Berhad DNB. Beliau juga yakin pelbagai inisiatif termasuk pakej 5G Rahmah berupaya meningkatkan lagi penggunaan 5G sekaligus manfaatkan perniagaan, rakyat dan ekonomi negara keseluruhannya. Program beasiswa My Brain 15 akan dilaksana semula tahun depan dikenali sebagai My Brain 2.0. My Brain 2.0 memperuntukkan 20 juta ringgit bagi setiap pengambilan dengan sasaran 500 orang setahun dalam bidang-bidang yang kompetitif di pelbagai peringkat. Ia menyasarkan 500 penerima beasiswa setiap tahun dalam kalangan orang awam. Mulai pertengahan bulan depan, pengguna KTMB dapat lakukan pembayaran terbuka di kesemua 57 stesen KTM komuter di Lembah Kelang. Ini termasuk kad kredit, kad debit, Touch and Go dan kod QR menerusi aplikasi mobile KTMB KITS. Kemudahan pembayaran terbuka itu disedia selepas kesemua stesen KTMB terlibat dilengkapi alat pengimbas di gantri. Ia usaha KTMB dalam naik taraf sistem tiketnya. Kedaulatan negara jadi keutamaan dalam rundingan Treaty Pandemik Perjanjian Konvensyen Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO CA+ dan Pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR 2005. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata beliau mendengar kebimbangan rakyat terkait 2 isu berkenaan. Penglibatan Malaysia penting untuk memastikan sebarang keputusan yang dibuat di peringkat WHO tidak bercangkah dengan prinsip negara khususnya perkara yang menyentuh sensitiviti rakyat. 427 jururawat lantikan kontrak di KKM sedang diurus bagi pelantikan tetap. Ia dijangka selesai hujung tahun ini. Pelantikan bagaimanapun tertakluk kepada Tapisan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Setakat 31 Ogos, 78,118 jururawat sedang berkhidmat di sektor awam dengan 69,828 daripadanya lantikan tetap. Berdasarkan keperluan semasa, KKM perlukan 113,472 jururawat.
Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama menegaskan segala urusan berkaitan teks dan pentafsiran Al-Quran dilaksana berpandukan garis panduan ketat ditetapkan KDN dan JAKIM selain diselia oleh pakar dalam bidang keagamaan yang diperakui kerajaan. Ia pandang serius komen di media sosial yang mendakwa kerajaan mengikut tunjuk DAP dalam mentafsirkan Al-Quran. Pihak berkuasa diminta mengambil tindakan kepada pemilik akaun yang telah memuat naik komen tersebut demi memberi pengajaran kepada orang ramai. 900 tan metrik beras putih tempatan diagih kepada 5 syarikat pemborong untuk dipasarkan di seluruh Pahang. Inisiatif merupakan sebahagian daripada program panel pemborong beras putih tempatan bertujuan menstabilkan semula bekalan terbabit. Menurut Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Pahang, Hamizan Musa, edaran dapat memastikan keberadaan beras putih tempatan di pasaran. Bekalan diterima dari Kedah dan Kelantan. 12 juta ringgit diperlukan bagi penyuraian trafik di Melaka. Dia bagi memberi keselesaan kepada pelancong bersempena Tahun Melawat Melaka 2024. Jalan-jalan utama ke bandar khasnya di pintu-pintu masuk negeri itu akan dinaik taraf. Peruntukan turut merangkumi pelaksanaan program No Right Turn di beberapa lokasi yang telah dikenal pasti. Baik, ini perkembangan diplomasi halal, strategi penting dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan tertinggi dalam sektor halal global. Selain tingkatkan sumbangan sektor ini kepada 230 bilion ringgit atau 10.8% KDNK pada tahun 2030. Persidangan Perniagaan Halal Dunia 2023 yang bermula hari ini di London antara pemangkinnya ia bakal disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perjanjian langganan saham SSA melibatkan operator rangkaian mudah alih MNO dengan pembekal spektrum 5G. Digital Nasional Berhad DNB akan dimeterai dalam tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Digital maklumkan pihaknya telah selesai melakukan penilaian berhubung beberapa perkara dan sedang menunggu maklum balas pihak MNO untuk tindakan selanjutnya. Langganan equity diperlukan syarikat telekomunikasi mendapatkan perjanjian akses 5G daripada DNB. Pelaburan berkaitan digital di Malaysia berjumlah 110 bilion ringgit, hampir 2 kali ganda melebihi sasaran di bawah inisiatif Pelan Tindakan Digital Malaysia MyDigital. Faktor seperti kerajaan Singapura mengenakan moratorium dalam penubuhan pusat data baru dan pelaburan pusat data beralih ke Malaysia telah membantu negara mencapai sasaran MyDigital 70 bilion ringgit lebih awal daripada tahun 2025. Aspirasi Malaysian Digital Economic Corporation MDEC adalah untuk Malaysia menjadi pusat digital di ASEAN. Menjana nilai jualan industri franchise sehingga 100 bilion ringgit menjelang 2030. Itu antara impak positif yang disasar terhasil susulan pengenalan dasar franchise negara 2030 DFN 2030. Dasar berkenaan dijangka dilancarkan suku pertama tahun depan. DFN 2030 juga diyakini dapat kembangkan lagi industri franchise negara ke peringkat antarabangsa. Dalam hal itu, syarikat tempatan yang menyertai misi pengembangan perdagangan franchise ke Istanbul, Turki mampu menarik potensi pelaburan sebanyak 30 juta ringgit bagi syarikat franchise Malaysia dalam tempoh 3 tahun akan datang. Misi bertujuan promosikan jenama franchise tempatan sekaligus menembusi pasaran Turki. Tentera Israel memulakan serangan darat menggunakan beberapa kereta kebal di utara semenanjung Gaza. Menurut sumber tentera, ia persediaan sebelum pencerobohan berskala lebih besar selepas ini. Sementara itu, Israel terus membedil Gaza dari udara yang hanya mensasarkan penempatan penduduk. Setakat semalam, seramai 7,028 penduduk awam terbunuh terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Sidang khas tergempar ke-10 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai konflik Israel-Gaza bermula semalam. Ia susulan gesaan Malaysia bersama beberapa negara lain antaranya Brunei, Bangladesh, Indonesia, Maldives dan Vietnam agar kekerasan dihentikan segera. Ia juga bagi membolehkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan ubat-ubatan disalurkan kepada penduduk terjejas yang kini telah memakan ribuan nyawa. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB Riyad Mansur dalam ucapannya berkata, keadilan buat penduduk Gaza adalah satu-satunya jalan penyelesaian konflik yang telah berlangsung hampir sebulan itu.
Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.